Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dihormati dan dikasihi Ustazah Haja Zainun binti Muda selaku Pensyarah Pendidikan Islam, ahli panel dan para penonton sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam forum pada pagi Mimalah yang bernilai syariah ini. Saya, Nurul Nabila binti Zulkifli bersama-sama para penonton mempengerusikan forum kita pada hari ini. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas serba sedikit mengenai tajuk forum kita pada hari ini. Mauduk forum kita pada hari ini berkisahkan makanan halal dan thayyiban. Seperti semua sedia maklum, makanan merupakan dominan kepada semua pengguna ataupun organisma mahupun haiwan ataupun tumbuhan. Pada alam serba moden ini, makanan semakin hari semakin meningkat dengan adanya teknologi yang canggih dan moden sebagai medium pemprosesan makanan. Namun, sebahagian makanan dapat diketahui status halalnya, manakala sebahagian lagi masih sama status halalnya. Terutamanya dalam konsep halal dan haram dalam makanan. Penggunaan halal ditentukan untuk menentukan hukum. Penggunaan halal dalam makanan umumnya merangkumi hukum wajib, sunat, harus dan makruh. Kesemua hukum tersebut bergantung kepada produk, haiwan dan keadaan. Para ulama juga telah membincangkan isu-isu makanan halal dan thayyiban ini. Baiklah para penonton, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik ini, moleknya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita yang cergas menyampaikan hujah mereka. Saya mulakan dengan ahli panel pertama, Saudari Nur Syafiqah. Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, panel kedua kita pada hari ini iaitu Saudari Nadia Hanis. Selamat datang, apa khabar saudari? Alhamdulillah saudari pengerusi, saya baik-baik sahaja di sini. Seterusnya, beralih pula kita kepada panel kita yang ketiga iaitu Saudara Ridwan. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya di sini dalam keadaan baik-baik saja. Maka saya di sini bersama saudari dan para panel sekalian. Salam forum buat semua. Alhamdulillah, nampak bersemangat panel kita pada hari ini bagi membentangkan hujah dalam forum ini. Usai salam perkenalan dari ahli panel kita, kembalilah kita kepada tajuk utama kita pada forum hari ini. Para penonton yang dihormati, apakah sebenarnya maksud makanan halal dan makanan halal thayyiban yang telah digariskan di dalam Islam? Bagi menjawab persoalan ini, saya mempersilakan Saudari Nur Syafiqah selaku panel pertama kita pada hari ini untuk memberikan penjelasan mengenai definisi makanan halal. Terima kasih kepada moderator saudari Nabila di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, baiklah, perkataan halal adalah satu kata nama bahasa Arab di mana kata kerjanya ialah halal, yahilu, hilal yang membawa erti membebaskan, memesyahkan, membubarkan dan membolehkan.
Apabila ia digunakan di dalam bidang perundangan Islam, ia membawa maksud pertamanya, segala sesuatu menyebabkan seseorang itu tidak dihukum jika menggunakannya, dan keduanya, sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak. Al-Juraji dalam kitab Al-Ta'rifat menjelaskan bahawa pengertian halal dengan maksud pertama merujuk kepada keharusan menggunakan benda-benda atau apa-apa yang diperlukan untuk memenuhi keperluan jasmani seperti makanan, minuman, ubat-ubatan. Manakala pengertian halal dengan maksud yang kedua adalah bersangkut paut dengan keharusan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas. Islam amat menekankan pemakanan halal dan thayyiban, iaitu makanan yang halal lagi baik. Apakah pula yang dimaksudkan dengan thayyiban sebenarnya? Dari aspek sumber makanan, hendaklah makanan itu kita beli atau kita peroleh dari sumber yang halal untuk mendapat keberkatan dari Allah. Oleh kerana itu, makanan dari sumber duit yang haram seperti hasil judi atau rasuah dan sebagainya adalah tidak baik dan tidak berkat. Dari sudut pandangan Islam, makanan yang halal lagi baik mampu membentuk keterampilan peribadi seseorang yang akhirnya akan menyumbang kepada pembentukan ummah. Sebagai umat Islam, kita wajib memastikan sumber makanan dan minuman adalah halal dan memenuhi panduan pemakanan syariah. Itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudari moderator. Para penonton sekalian, demikianlah tadi penjelasan mengenai definisi makanan halal dan makanan halal thayyiban yang sering menjadi tanda tanya kepada masyarakat termasuk diri saya. Penjelasan yang disampaikan oleh panel pertama tadi menurut saya sungguh menarik dan jelas. Bagi meneruskan forum kita, saya memohon saudari Nadia Hanis untuk menerangkan bagaimanakah ciri-ciri makanan halal yang boleh kita dapati di permis-permis makanan. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kepada saudari pengerusi kerana berjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum pada hari ini. Pada asasnya, halal dan thayyib saling melengkapi antara satu sama lain. Thayyiban antara lain menitik beratkan kepada kualiti dan keselamatan sesuatu makanan atau produk untuk dimakan. Untuk pengetahuan semua, makanan yang halal sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu halal pada zat dan halal pada sumber. Semua makanan daripada haiwan adalah halal jika haiwan itu disembelih mengikut hukum syarak serta bukan yang diharamkan oleh Allah. Hasil makanan laut pula seperti ikan, ketam dan sebagainya adalah halal dan tidak diperlukan untuk disembelih. Begitu juga dengan hasil bumi seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan segala produk yang diproses dari hasil bumi adalah halal bagi semua manusia. Manakala antara aplikasi konsep halal dan thayyiban di dalam pasaran makanan pula ialah penyelenggaraan dan sanitasi sentiasa dititik beratkan. Sebagai contoh, bangunan dan kawasan persekitaran hendaklah selalu diperiksa bagi mengesan sebarang kewujudan serangga perosak. Selain itu, program pembersihan juga dilakukan untuk memastikan semua bahagian bangunan dibersihkan dengan cara yang betul, termasuklah peralatan pembersihan dan cara pengurusan bahan. Di samping itu, bagi menentukan sesuatu makanan itu halal, kita juga boleh merujuk kepada logo yang telah dipersijilkan halal oleh JAKIM. Sijil halal akan diperluluskan oleh pihak JAKIM setelah dikaji secara terperinci serta memastikan sumber bahan ramuan adalah halal dan memilih pembekal atau subkontraktor yang membekalkan bahan-bahan halal atau mempunyai sijil pengesahan halal. Seterusnya, penggunaan peralatan atau kemudahan dalam premis juga hendaklah bersih dan bebas dari dicemari najis, mengikut hukum syarak atau memudaratkan kesihatan. Pengangkutan yang digunakan juga hendaklah
untuk produk yang halal saja. Justru itu, sebagai pengguna, sebelum membeli sesuatu produk atau makanan, hendaklah memastikan terdapat logo halal yang disahkan oleh JAKIM bagi mengelakkan keraguan atau perasaan was-was. Begitulah luasnya pilihan makanan yang dihalalkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Namun, semua makanan yang dihukum halal pada zat ini mestilah diperolehi dengan cara yang halal juga. Ertinya, sumber mendapatkan makanan yang halal wajiblah dari usaha yang halal seperti bertani atau berburu atau membelinya dengan wang dari usaha kerja atau berniaga. Jika tidak, maka makanan yang halal pada zat itu akan menjadi haram dimakan. Akhir sekali, firman Allah ayat 88 surah Al-Ma'idah yang bermaksud, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nadia Hanis selaku panel kedua di atas perkongsian mengenai ciri-ciri makanan halal yang boleh diperolehi daripada pemis makanan. Diharapkan dengan penjelasan sebentar tadi, masyarakat dapat mengelakkan keraguan dan kecemburuan tentang pemilihan makanan. Apabila kita mengambil makanan yang halal, pernahkah penonton terfikir apakah kepentingannya? Oleh itu, saya menjemput panel ketiga, saudara Ridwan, untuk memberikan penjelasan mengenai apakah kepentingan daripada makanan halal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita dan kedua-dua ahli panel kita tentang informasi yang telah disampaikan sebentar tadi. Diharapkan agar para penonton di luar sana dapat memahami dan setidaknya cuba mengamalkan sebanyak yang boleh ilmu yang telah disampaikan. Jadi, pada hari ini pula, seperti mana yang telah moderator sampaikan, saya pula akan membincangkan tentang tajuk kepentingan makanan halal. Seperti mana yang hadirin sedia maklum, makanan halal ini merupakan asas kehidupan pada seorang Muslim. Oleh itu, marilah kita sama-sama telusuri dengan lebih mendalam lagi apakah kepentingan makanan halal ini terhadap seseorang individu tersebut. Bertepatan dengan kedudukan agama Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam, Islam tidak akan membiarkan manusia teraba-raba dalam mencari sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada mereka tanpa sebarang petunjuk dan panduan. Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan pelbagai perintah dan larangan untuk menjaga maslahat kita. Antaranya termasuklah tuntutan makanan yang bertepatan dengan konsep halal dan baik atau halalan thayyiban. Banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis menganjurkan manusia untuk memilih makanan yang halal dan baik. Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Baqarah iaitu ayat 168 bermaksud, "Wahai sekalian manusia, makanan halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata." Jadi, antara hikmah makanan yang halal ialah dia memberikan ketenteraman jiwa kepada seorang Muslim itu sendiri. Ini kerana makanan haram dan syubhah kebiasaannya menjadikan jiwa seseorang itu tidak tenteram, mudah resah dan juga gelisah. Kerana ia bertentangan dengan apa yang kita sendiri sebagai seorang Muslim lakukan selama ini. Sebagai contoh sendirilah, kita sendiri sebagai seorang Muslim, jika makan daging yang disahkan tidak halal, sama ada mengandungi bahan yang haram, sebagai contoh mempunyai khinzir atau babi, maupun makanan secara penyembelihan yang tidak bertepatan dengan hukum syarak sendiri, semestinya hati kita akan terdetik untuk mengelakkan diri daripada makan makanan tersebut. Secara tidak langsung, ini bukan saja memberikan ketenteraman jiwa, malahan ini menjadikan kita sebagai seorang individu yang lebih berhati-hati ketika memilih makanan dan ketika melakukan sesuatu. Yang keduanya pula,
Seseorang individu yang mengutamakan pengambilan makanan yang halal juga berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis juga menyebut bahawa Ibnu Abbas berkata bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah SAW berkata, maafkan saya, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Jawab Rasulullah, wahai Sa'ad, perbaikilah makanan kamu. Makanan yang halal, nescaya engkau akan jadi seorang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku, di tangannya sesungguhnya seseorang yang dimasukkan makanan halal ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Dan hamba yang daging tumbuh dan hasil penipu dan riba, maka neraka lebih baik dan lebih layak untuknya. Berdasarkan konteks hadis yang telah saya bincangkan sebentar tadi, dengan mengelakkan makanan halal, dengan mengelakkan makanan yang haram, sesungguhnya bukan saja ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah pintu rahmat itu terbentang luas hanya untuk kita. Seterusnya pula, makanan halal juga memastikan darah dan daging seseorang tersebut suci dan memelihara seseorang itu daripada azab api neraka. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebut bahawa tidaklah tumbuh daging dari makanan yang haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Ini juga berkait rapat dengan konteks kita yang seterusnya, iaitu makanan yang haram akan semestinya memastikan darah keturunan kita dan seisinya terpelihara daripada makanan yang haram ataupun perkara yang boleh membawa kemudaratan kepada kita. Nampak tak berkaitannya di situ? Jadi, anak yang suci daripada perkara-perkara sebegini, jiwa dia akan lebih tenang dan tenteram. Taat kepada kedua orang tuanya, mudah diatur dan insya-Allah bebas daripada penyakit hati. Jadi tuan-tuan, akhir sekali insya-Allah yang saya dapat kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan kepentingan makanan halal, ialah seseorang individu tersebut dapat membebaskan dirinya daripada penyakit-penyakit, sama ada penyakit jasmani maupun rohani yang dapat memudaratkan diri mereka. Sebagai contoh, Islam mengharamkan daging babi kerana kandungan dalam babi tersebut mempunyai cacing pita, ataupun nama saintifik cacing tersebut ialah Acaricem yang terkandung dalam daging tersebut. Ianya membahayakan kesihatan manusia. Babi itu sendiri secara harfiahnya hidup dalam pencitraran yang kotor. Oleh itu, Islam telah mengharamkannya agar kita sentiasa menjauhi daripada perkara yang memudaratkan diri kita dan insya-Allah kesihatan kita juga akan lebih terjamin. Selain itu juga, kita akan bebas daripada penggunaan dan arak yang selama ini dapat kita pastikan dan dapat kita perhati sendiri telah menjadi trend dalam kalangan masyarakat pada dunia hari ini. Walaupun itu adalah amat perik sekali untuk kita terima, tapi benda tersebut telah pun berlaku. Jadi kita kena ketahuinya. Oleh itu, insya-Allah hidup kita akan lebih bahagia dan bebas daripada kerosakan yang boleh memudaratkan diri kita, sama ada kerosakan akal fikiran yang maupun kerosakan fizikal. Ini akan dapat dibendung. Jiwa kita akan lebih tenang, lebih berfatwa dan perintah kepada Allah. Maafkan saya. Secara ringkasnya di sinilah, bagi perkara yang menyebabkan makanan halal ini menjadi sangat pentinglah dalam hidupan seorang Muslim ini, kita sendiri kena berusaha dengan lebih kuat lagi untuk mendalami ilmu tentang makanan halal dan haram ini. Sebab kadang-kadang kita sendiri mungkinlah terlepas pandang supaya diri kita terhindar daripada melakukan perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat darinya di akhirat kelak, insya-Allah. Terima kasih semua. Saya kembalikan ucapan kepada moderator pula. Sekian, terima kasih. Sungguh menarik dan jelas sekali hujah yang disampaikan oleh panel ketiga Saudara Ridwan. Makanan halal tidak memberi kepentingan kepada individu, malahan kepada masyarakat juga.
Sedikit saya ulas mengenai kepentingan makanan halal ini. Makanan halal berkait rapat dengan ibadah yang kita lakukan. Keberkatan dan keredaan berdoa bergantung kepada pemilihan makanan yang halal. Isu ini telah dipelajari semasa di sekolah menengah tingkatan 4 tajuk makanan yang baik. Penonton sekalian, saya baru menerima satu soalan daripada salah seorang penonton kita yang berbunyi, apakah perbezaan makanan halal dan makanan halal thayyiban? Bagi menjawab soalan ini, saya menjemput panel pertama, Nur Syafiqah, untuk memberikan penjelasan dan jawapan terhadap soalan ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator atas soalan itu tadi. Makanan halal mungkin akan dilihat melalui persijilan halal oleh pihak berkuasa. Tetapi, tidak semua makanan yang halal itu thayyib dari sudut kesihatan. Contohnya, makanan ringan atau junk food adalah halal kerana dibuat daripada gandum dan bahan-bahan yang halal. Tetapi, dari aspek kesihatan, makanan ini tidak sihat dan akan memudaratkan kesihatan kerana tidak mengandungi zat-zat cukup dan hanya mempunyai kalori semata-mata. Gula pasir juga adalah makanan yang halal, tetapi kajian menunjukkan gula pasir adalah memudaratkan kesihatan jika diambil berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Oleh itu, gula pasir tidak boleh kita kategorikan sebagai makanan thayyiban. Oleh kerana itu, makanan halal tidak semestinya thayyiban. Makanan yang baik hendaklah kedua-dua aspek ini dipenuhi, iaitu makanan halal dan ianya menyihatkan. Mungkin kerana inilah apabila perkataan halal disebut dalam Al-Quran akan disambung dengan perkataan thayyiban. Dengan ini, jelaslah keperluan kita umat Islam menitik beratkan faktor makanan yang menyihatkan dalam pemilihan makanan seharian kita. Makanan proses yang kaya dengan gula, tepung gandum, lemak trans, pengawet, pewarna dan perasa tiruan dan juga garam berlebihan adalah contoh makanan yang tidak sihat. Makanan proses amat sinonim dengan kehidupan kita sekarang. Restoran makanan segera tumbuh bagai cendawan, membuat satu budaya yang kurang sihat dalam masyarakat kita hari ini. Makanan tersedia dan makanan segera yang diproses seperti mi segera, makanan dalam tin, makanan sejuk buku, pelbagai jenis biskut dan keripik dan juga sebagainya amat banyak di pasaran. Semua jenis makanan ini jika terlalu kerap kita ambil akan membawa kepada pelbagai jenis penyakit sebagaimana yang telah terbukti dari kajian sains yang telah banyak dilaporkan dalam jurnal-jurnal perubatan. Oleh kerana itu, meninggalkan makanan seperti ini juga dituntut dalam Islam demi kesihatan yang baik. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama Nur Syafiqah di atas perkongsian yang begitu menarik. Saya merasakan isu yang dikupaskan oleh panel pertama itu tadi merupakan salah satu isu penting dalam tajuk forum kita pada hari ini. Ini kerana masyarakat sejagat sering menganggap makanan halal dan halal thayyiban itu merupakan satu perkara yang sama, tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Makanan halal diertikan sebagai kandungan yang mempunyai halal, tetapi halal thayyiban merangkumi dua aspek, iaitu kandungan halal dan tidak memudaratkan kesihatan. Dengan ini, para masyarakat dinasihatkan untuk memilih makanan daripada makanan halal kepada halal thayyiban. Beralih pula kita kepada soalan kedua daripada penonton yang berbunyi, apakah impak negatif kepada seseorang yang mengambil makanan yang haram atau tidak diketahui statusnya? Bagi menjawab persoalan ini,
saya mempersilakan panel kedua, Nadia Hanis, bagi mengupas dan memberikan pandangan terhadap isu ini. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang petah berbicara. Pada pandangan saya, salah satu impak negatif kepada seseorang yang mengambil produk atau makanan yang tidak jelas statusnya adalah ia akan merosakkan hati dan akal fikiran kita. Hal ini demikian kerana makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan fikiran seseorang. Misalnya, jika seseorang itu makan makanan yang baik atau makanan yang halal, maka hatinya juga akan menjadi baik, dan sebaliknya, jika makan makanan yang haram, hati seseorang itu akan tercemar dan seterusnya akan mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah, termasuklah dalam solat. Kesannya, doa seseorang itu tidak akan didengari oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah. Selain itu, makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Ini kerana seseorang itu tidak mempunyai perasaan belas kasihan dan simpati terhadap makhluk Allah yang lain. Di samping itu, apabila kita makan makanan yang haram, kita diibaratkan seperti menzalimi diri sendiri, kerana makanan yang diharamkan oleh Allah itu mempunyai kesan buruk terhadap kesihatan manusia. Sebagai contohnya, daging babi boleh menyebabkan penyakit cacing pita, dan alkohol pula akan merosakkan organ hati dan organ tubuh yang lain. Kesan pengambilan alkohol juga bukan sahaja memberikan kesan buruk kepada diri sendiri, malah kepada masyarakat akibat hilang kewarasan akal. Akhir sekali, sebagai seorang hamba Allah, kita perlulah mengelakkan makan makanan yang haram supaya hidup kita sentiasa diberkati dan diredai oleh Allah, serta ibadat kita tidak akan menjadi sia-sia dan amalan kita juga diterima oleh Allah. Sekian sahaja daripada saya, berbalik kepada saudari pengerusi. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nadia Hanis. Jelaslah bahawa terdapat pelbagai impak negatif yang diperolehi apabila kita mengambil makanan yang tidak kena status halalnya. Saya juga amat tertarik dengan isu yang dikupaskan oleh panel kedua kerana sebahagian masyarakat masih mempunyai sifat mementingkan diri sendiri dan juga enggan untuk menasihati orang lain tentang pengambilan makanan atau sesuatu produk yang halal dan cara penggunaan yang betul. Sikap mereka ini persis peribahasa Melayu, badai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Cuba penonton bayangkan, apabila kita mencegah masalah ini, sudah tentu kesatuan ummah dan komuniti dapat dicapai dan dipupuk dengan baik. Selain itu, dapat mengelakkan diri daripada dimukai oleh Allah. Tambahan pula, makanan yang halal dan sihat dapat mengelakkan diri kita daripada dijangkiti penyakit-penyakit yang berbahaya seperti keracunan makanan. Demikian serba sedikit ulasan saya mengenai impak negatif terhadap seseorang yang mengambil makanan yang tidak kena status halalnya. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya menjemput panel ketiga, Saudara Ridwan, untuk merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada pihak moderator dan panel-panel sekalian. Jadi, apa yang saya dapat rumuskan pada sesi hari ini ialah semua pengharaman yang dilakukan dalam ajaran Islam, termasuk dalam hal ini iaitu makanan, pastinya mengandungi kemudaratan bagi setiap Muslim yang melanggarnya. Pilihan untuk mentaati bagi menjauhkan diri daripada segala hal yang diharamkan oleh Islam menyimpan pelbagai hikmah dan kebaikan dalam setiap umat Muslim. Dengan adanya penelitian tiap-tiap hari kita pada hari ini, sebagai contoh terutamanya forum kita pada hari ini mengenai makanan haram dan halal ini,
Kesemuanya adalah bertujuan untuk menambahkan keimanan dan ianya juga untuk memupuk keyakinan kepada Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Bagi seorang Muslim, pengambilan makanan adalah untuk meneruskan kehidupan dan bukanlah semata-mata untuk makan. Oleh yang demikian, makanan yang baik bukan saja mengambil kira kandungan zat dalam makanan tersebut, tetapi juga dari segi, maafkan saya, tetapi juga dari segi bersih dan halal turut diberi penekanan. Ada suatu tahap juga, dalam suatu masa kita akan terlepas pandang juga. Benar, Islam itu mudah, tapi jangan terlalu mengambil ringan sehingga kita terjerumus dalam kesesatan tanpa kita sedari. Begitu juga tentang isu isu makanan haram dan halal ini. Mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bersama-sama berusaha untuk memperbaiki diri agar dapat menjadi seorang Muslim yang sejati. InsyaAllah. Terima kasih kepada pihak moderator dan pihak panel-panel semua. Saya kembalikan pula kepada moderator ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Ridwan, ahli panel ketiga. Demikianlah tadi rumusan pembincangan topik makanan halal thayyiban daripada panel ketiga. Konklusinya, semua masyarakat, terutama orang Islam, hendaklah mengambil makanan yang halal. Sebagai umat Islam, kita dilarang sama sekali untuk mengambil makanan yang haram seperti bangkai, darah dan daging babi seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Selain itu, makanan halal juga berkait rapat dengan tingkah laku seseorang dan ibadah yang dilakukan sepanjang kehidupan seharian kita. Antara punca doa seseorang itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana pengambilan makanan yang haram. Tambahan pula, sikap individu perlu disemai dalam diri yang mementingkan aspek akidah dalam pemilihan makanan seharian. Fenomena ini akan meningkatkan persefahaman dan komuniti antara sejagat dengan saling menasihati antara satu sama lain. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang telah memberi informasi yang berguna mengenai makanan halal thayyiban dalam kehidupan seharian kita. Semoga forum ini menjadi wadah dan medium kepada semua masyarakat untuk membuat pilihan bijak dalam pengambilan makanan seharian. Para penonton yang dihormati, sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Dengan ini, saya mewakili semua ahli panel ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang sudi mendengar dan menonton forum remaja kami pada hari ini. Kami memohon kemaafan sekiranya berlaku salah bicara dan terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.